Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pertama kali aku ucapkan Salam Ramadan semua. Dan hari ni kita akan bercakap pasal filem terbaru Mamat Khalid. Okey, filem yang bertajuk 18 Puasa di Kampung Pisang. Filem ni dah mula ditayangkan sejak hari ni 15 hari bulan, dah boleh layan dekat Astro First serendah harga RM15. Jadi tak payahlah nak pergi tonton dekat tempat-tempat yang lain, sebab rasanya RM15 tu memang cukup baloi untuk tonton seisi keluarga. Okey, ini ialah pendapat aku berkenaan dengan filem 18 Puasa di Kampung Pisang. Intro. Okey, 18 Puasa di Kampung Pisang ni sebenarnya bukanlah sebuah sequel yang direct kepada filem ataupun telemovie yang sebelum ni, iaitu 16 Puasa, 17 Puasa dan juga dia punya awal tu iaitu 15 Puasa. Tak ada langsung. So 18 Puasa ni ialah, maybe aku boleh ibaratkan sebagai kesinambungan ataupun satu episod khas selepas habisnya siri Kampung Pisang bersiri-siri. Dan walaupun filem ni mempunyai watak-watak yang berbeza dan adalah satu dua watak yang masuk tu, tapi situasinya berbeza dan ceritanya sangat-sangat lain. Aku sebenarnya dah bosan sebenarnya dengan sequel puasa-puasa ni, sebab pada aku yang paling best sekali untuk sequel trilogi puasa ni, bukan trilogi lah, dia punya franchise puasa ni ialah 16 Puasa. Sebab dari situ orang kenal apa itu 16 Puasa. Lepas tu 17 Puasa pada aku sangat-sangat bosan. Still okay, tapi tak segah filem yang 16 Puasa tu lah. Okey, sebab aku tak nak sebut yang 15 tu sebab tak ramai yang tahu pasal 15 Puasa. Okey, lepas tu sekarang ni Mamat Khalid ambil satu lagi usaha untuk buat dia punya trilogi puasa dia, iaitu 18 Puasa. Okey, 18 Puasa ni, okey, aku ingatkan apa yang sebenarnya nak diceritakan oleh Mamat Khalid. Sedangkan kalau kita tengok 16 Puasa dengan 17 Puasa, cerita dia lebih kurang sama sahaja. Tapi selepas aku tonton filem 18 Puasa di Kampung Pisang ini, aku dapat rasakan yang sebenarnya Mamat Khalid tahu bahawa there is another way untuk ceritakan pasal orang tak berpuasa ni, dan cara yang kali ni Mamat Khalid ambil dengan lebih ekstrim. Okey, aku boleh ibaratkan yang Mamat Khalid buat dalam 18 Puasa di Kampung Pisang ni adalah suatu perkara yang sangat-sangat berani, sangat-sangat rare dan sangat-sangat daring lah aku rasa. Mungkin filem ni akan mencetuskan kontroversi, tapi aku rasa filem ni kalau tak mencetuskan kontroversi, aku rasa mungkin orang kita dah biasa kot dengan style macam ni. Okey, sedikit sinopsis pasal 18 Puasa di Kampung Pisang. Filem ni sebenarnya tak ada pun pasal geng plastik hitam. Kalau siapa yang nak expect perjalanan cerita ni lebih kurang dengan 16 Puasa dan juga 17 Puasa, memang hampa akan agak sedikit kecewa. Sebab aku rasa lah kan, filem ni bukanlah pasal 18 Puasa sangat. Sebab kalau kita tengok promotion, dia lebih fokus kepada watak Barkoba. Dan memang ya, filem ni mempunyai fokus yang jelas terhadap watak Barkoba, lakonan Rizal Ngazri. Dan memang ini ialah filem yang milik dia dan bukan yang milik kepada geng plastik hitam. So tidak ada, memang ada geng plastik hitam yang baru dekat dalam filem ni, tapi taklah dijelaskan dan diterangkan secara lebih lanjut lah. Sebab filem ni fokus dia banyak kepada watak Barkoba. Apa dia yang menjadi fokus dia? Cerita dia macam ni. Barkoba ni ialah orang yang memang sangat baik hati, selalu menolong orang. Tapi peliknya dia ni menolong orang untuk berbuka puasa. Okey, maksudnya dia orang yang mengajak orang untuk tidak puasa lah. Okey, jadi one day ketika dia sedang curi-curi buka puasa dekat hutan, dia tercekik, dan kemudiannya sebutir durian jatuh atas kepala dan dia mati. Okay, what happened next is memang sangat-sangat mengarut dan memang out of box, ialah turunnya syaitan. Okay, aku tak tahu sama dia syaitan ataupun malaikat yang menjaga neraka. Okay, datang berjumpa dengan si Barkoba ni, dan dia sebelum syaitan ni bawa dia straight ke neraka, yang mengingatkan aku kepada filem Lebuh Raya ke Neraka kan. Okay, dan kemudiannya
si syaitan ni bawa si Barkoba ni dan imbas kembali kejahatan-kejahatan yang dia buat. Okay, dan reason kenapa dia perlu dibawa straight ke neraka dan bukannya perlu transit yang macam mana itu kita tak tahu, sebab filem ni tidaklah terlalu obvious bercerita pasal alam neraka yang fiction. Kita tahu benda ni sangat-sangat fiction, tapi pada sesetengah orang bila kita bercakap pasal benda-benda yang macam ni, dia agak sensitif. Dan aku tak tahu apa respon orang lain, tapi pada aku bila filem ni bercerita pasal alam neraka, pasal seksaan yang digambarkan dan kemudiannya dengan watak syaitan yang agak-agak unik tu, aku rasa filem ni agak daring, tapi aku still accept it sebagai sebuah hiburan yang mendidik. Sebab pada aku filem ni walaupun cerita dia nampak kewujudan syaitan, neraka, dan dekat dengan neraka tu macam agak-agak mengarut sikit. Mengarut macam mana, apa kena tengok lah, ada man Raja Lawak lah apa semua dekat situ, tapi still filem ni berjaya untuk sampaikan message yang jelas tentang pelbagai benda-benda yang kadang-kadang orang tak nampak dan tidak faham pasal kenapa orang puasa, kenapa kita perlu bayar zakat. Benda ni dalam 18 puasa di Kampung Pisang ni, dia lebih banyak kepada ceramah, tapi tidak secara direct lah. Maksudnya perbualan antara Barkoba dengan si setan ni ada memberi, orang kata, timbal balik, di mana Barkoba ni ialah sisi jahat, setan ni walaupun sisi jahat, dia adalah macam message kepada kita sebagai penonton lah. Jadi kalau siapa yang menonton filem ni dan terasa hati, kita memang itulah tujuan Muhammad Khalid buat filem ni, dan aku respect style filem ni. Dan kalau aku katakan, macam aku kata, kalau katakan filem ni ada dekat dalam Rotten Tomatoes, aku memang nak bagi certified fresh, sebab ini adalah antara memang filem Muhammad Khalid yang pada aku dia sedang malap-malap lah sekarang ni dia punya filem. Sebelum ni ada Mamat Karaoke lah, yang aku rasanya memang agak kurang-kurang lah. Dan kemudiannya muncul 18 puasa ni, Muhammad Khalid seolah-olah macam take over balik lah pada aku. Macam dia menembus balik maruah dia terhadap filem-filem dia yang dah mulai malap. Dan 18 puasa ni memang satu benda yang memang sangat-sangat aku suka dan sangat fresh. Walaupun kalau kita nak cakap pasal lawak, filem ni tidaklah terlalu lawak seperti filem 16 puasa, tapi filem ni syarat dengan message lebih daripada filem 16 puasa dan 17 puasa. So balance dekat sini ialah Muhammad Khalid lebihkan nasihat dan dikurangkan komedi. Dan pada filem terdahulu ni, sebab 16 puasa dan 17 puasa tu dah syarat dengan komedi dah. Okey, jadi aku rasa itu yang tujuan Muhammad Khalid buat 18 puasa ni. Bercakap pasal lakonan, watak-watak yang lain tu aku rasa tidak ada yang benda yang tak bagus pun, sebab memang itulah style di mana Muhammad Khalid punya lakonan. Dan aku agak kagum dengan penampilan Ustaz Kazim Ilyas yang memang pada aku agak bagus, walaupun dia tidak pandai dan tidak pernah berlakon, dan dia memang cukup bagus dan memang terbaik lah. Dan kemudiannya ada Rani Kulub yang memang kemunculannya memang agak macam fast pace sikit, dia macam kalut-kalut sikit dan aku kurang suka sikit, tapi okey lah, at least itu ialah diri dia. Dan kemudian ni adalah beberapa cameo yang lain yang aku tak berapa perasan, dan aku rasa filem ni seharusnya diberikan pujian ialah Ngazri lah, Bel Ngazri. Dan memang sebab filem ni sepenuhnya dia punya karakter centric dia punya karakter utama dia ialah Barkoba, dan kemudiannya ada karakter Kiambang, sebab Kiambang ni adalah dia punya kaitan dia. Dan paling aku selut sekali dengan penceritaan 18 puasa ialah elemen, aku nak panggil dia time travel atau time loop. Aku rasa time loop lah kot. Okay, betul kan kalau aku salah? Sebab benda ni aku tak expect langsung. Aku macam duduk tunggu-tunggu macam mana Muhammad Khalid nak selesaikan cerita 18 puasa ni. Dan rupa-rupanya dia ada satu elemen time loop yang memang cukup buatkan aku terkejut dan menjadikan ending filem ni sangat-sangat segar. Cuma sebagai sebuah filem yang first time macam ni untuk Muhammad Khalid buat cerita pasal yang kita boleh balik ke masa lalu apa semua tu, cuma aku agak tertanya-tanya lah pasal kenapa awal-awal tu Barkoba tu macam kena renjatan elektrik masa dia makan dekat warung Pak Jabik tu. Adakah sebenarnya Barkoba ni sedang berada dalam cycle dia sendiri, dan dia waktu kita tengok dekat awal tu sebenarnya dia sudah mati atau tak? Itu yang aku jadi macam
confused sikit. Tapi yang aku faham ialah in the end, spoiler, in the end syaitan yang aku rasa bukan syaitan pun, sebab dia jadi last sekali dia pakai jubah, bagi peluang untuk dia kembali ke masa lalu untuk betulkan kesilapan dia. Okey, dan benda ni memang sangat-sangat fiction dan memang Muhammad Khalid dah bagi tahu dah. Kalau siapa yang rasa filem ni mengarut, dekat ending tu dia tulis dah ia hanya berlaku di Kampung Pisang. Jadi no question, tidak ada persoalan pasal filem ni mengarut, sebab di Kampung Pisang zombie pun ada, semua benda dekat situ ada, hantu pun ada, hantu Kak Limah semua ada. Dan paling aku salute sekali ialah filem ni yang mempunyai style sinematografi yang sangat-sangat baik. Dari segi bunyi, aku rasa ada setengah tu macam pecah-pecah sikit, kadang-kadang kuat, kadang-kadang pelan. Itu sajalah, tapi memang aku rasa okey lah, aku tak ada masalah sangat pun. Dan lakonan juga, sebelum tadi aku sebut Ghazrizal Ghazri, tabik juga kepada Jaafar On dan juga Namron. Ini adalah watak-watak yang sangat-sangat rare dan memang aku seronok sangat tengok lakonan Namron dan juga Jaafar On, yang memang ni lah, Namron kita tahulah kan, Namron memang pelakon yang sangat versatile dan memang cukup bagus. Dan Jaafar On yang sudah lama kita tak tengok, dan aku memang sangat salute lah dengan lakonan dia. Dan pada aku 18 Puasa di Kampung Pisang ialah sebuah filem yang enjoy pada aku. Aku tak tahu orang lain mungkin akan kata filem ni tak best ke apakah, tapi secara pendapat peribadi aku, I enjoy this movie so much. Dan aku rasa filem 15 Puasa, 16 Puasa telemovie, 16 Puasa antara in the best dari segi jokes. 17 Puasa, 17 Puasa adalah yang paling rendah sekali. Dan 18 Puasa dia tak boleh nak letak lebih daripada 16 Puasa. Dia macam satu chapter yang lain dan memang cukup lain dan luar biasa lah. Dia mungkin hanya menggunakan roh daripada 16 Puasa dan 17 Puasa, tapi story dia memang agak-agak luar biasa. Cuma aku nak sarankan bahawa untuk CGI ni, aku rasa filem ni agak so-so sahajalah. Jadi kita tak perlu nak kritik lebih pasal CGI, sebab kita tahu bahawa Muhammad Khalid pun kadang-kadang dia ada vision ataupun benda yang dia nak gambarkan, tapi CGI itu tidak mampu untuk gambarkan dia. Especially yang paling teruk sekali yang aku rasa ialah ketika Barkoba dengan syaitan tu duduk atas air. Itu aku rasa macam teruknya CGI ni. Dan aku rasa kenapa relevannya benda ni. Kalau dah CGI tu kita tak mampu nak buat, kenapa kita perlu buat? Itu sajalah. Macam scene neraka, scene yang lain apa semua tu, CGI dia not bad pada aku. Tidaklah terlalu teruk, tapi still acceptable untuk sebuah filem yang macam ni. Okay, so itu sahajalah review ringkas aku, pendapat aku berkenaan dengan 18 Puasa di Kampung Pisang. Okay, filem ni boleh di stream di Astro First. Dan kalau siapa yang ada Astro Go, pinjam je akaun kawan, minta Astro Go dia, lepas tu stream dekat Astro Go, Astro On Demand, bayar RM15. Murah saja rasanya. Filem ni sangat baloi dan come on lah guys, tak payah nak tunggu download. Nak buat apa tunggu download guys? Benda-benda macam ni kita tak support lah. Okay, so itu sahaja ulasan ringkas aku berkenaan dengan 18 Puasa di Kampung Pisang. Kita jumpa lagi di review akan datang. Assalamualaikum.